3 yang kita cover hari ni. Secara keseluruhan tajuk dia adalah magnetostatic. Ada statik juga kat sini. Cuma sekarang depan dia adalah magnet. Untuk chapter 2 depan dia adalah electric. Okey, boleh nampak? Itu dah beza Static dia still sama. This is static, yang ni pun static. Nanti chapter 4 baru bukan static, time varying, yang tu dia akan berubah lah. So ni chapter 3, chapter 4 mungkin saya boleh terus tulis. Dia chapter 4 electromagnetic. Combination electromagnetic. Okay, dan dalam kes ni dia adalah time varying, bukan lagi static. Okay, saya just nak bagi overview Chapter 1 tak ada apa, basic math. Chapter 2 electrostatic. Chapter 3 magnetostatic. Okay, dua-dua ada static. Chapter 4 dia combine elektro dan magnet ni. Cuma dia dalam time varying, bukan static. Okay, itu big picture awak punya course ni lah. Course untuk EMT. Okay, boleh nampak? I think it is a clear picture lah dari segi tajuk. Ini tajuk setiap chapter. Okay. Kemudian saya nak relate spesifik on chapter 2 dan chapter 3. Okay, chapter 2 kita hanya fokus on the charge. Okay, charge. Ada banyak charge, line charge, you dah tengok line charge, surface charge, point charge, volume charge. Okay, dan dia punya aim ataupun dia punya tujuan adalah nak cari E ataupun electric field. Okay, itu chapter 2 Chapter 2 source dia ataupun sumber dia adalah charge, iaitu Q, dan tujuan dia adalah nak cari E. Okay, chapter 3 pula. Okay, saya just terus bagi tahu dia punya overview walaupun dia tak masuk lagi, supaya you nampak dia punya perkaitan. Okay, chapter 3 dia punya source apa dia? C juga. Siapa tahu yang dah tengok video? Siapa tahu dia punya jawapan? Kalau tengok video, you boleh tahulah jawapan dia. Bermula dengan C. Anyone? Current. Okay, good. Current. Okay. So chapter 3 source dia adalah current. Chapter 2 source dia adalah charge. Okay. Dan aim dia adalah untuk mencari H. Apakah H? Tujuan dia adalah cari H. Okay. Chapter 2 charge. Source dia charge. Tujuan dia mencari E. Saya pergi kepada keyword ni. Ni E. Ini pun E. Electric field, electro, E. Okay, ni H. Apa H? Apa tahu? E is electric field. H adalah dia berkaitan dengan ni. Okay, tak apa. Itu nak tunjukkan I can get the view lah, siapa yang tengok video, siapa yang tak tengok video. Okay. So H is a magnetic field. Okay. E is electric field, H is magnetic field. Okay, so you will see that the perjalanan chapter 2 dan chapter 3 ni adalah sama. Cuma source dia berbeza dan apa yang dihasilkan berbeza. Okay. Alright, apa beza charge dengan current?
Itu yang saya nak bagi tahu dalam slide ni. Itu adalah relation yang saya nak tunjukkan lah. What is the difference between charge and current? Siapa boleh bagi tahu? Ini knowledge yang you dah belajar dalam circuit, dalam CA lah terutamanya. Apa beza charge dengan current? Siapa boleh jawab? Charge ada positive charge, ada negative charge. Current apa dia current? Saya, kalau you dapat jawapan ni, macam mana you can link ni adalah link between chapter. Kalau tak, you just belajar satu-satu isolated. Kalau belajar macam tu, dia tak seronok. Okay? Dia tak tahu jalan cerita. Dan dia tak boleh kaitkan. Siapa boleh tahu apa beza charge dan current? Current to flow of charge. Yes, good. Okay, current is a moving charge ataupun kawan you beritahu tadi flow of charge lah. Moving, charge bergerak, moving charge. Okay, kalau you tahu ni, seronok lah. Actually benda yang sama je lah sebenarnya. Okay, cuma dalam chapter 2, charge dia tidak bergerak. Dalam chapter 3, charge dia bergerak. So dia jadi current. Okay, charge bergerak ni dah belajar dekat CA I think. Kan kalau you ada positif, kalau you ada resistor, ada source positif negatif kan. Maksudnya elektron is a charge. Okay, elektron akan bergerak dari mana ke mana. Kalau current bergerak daripada clockwise kan. Kalau elektron bergerak anti-clockwise. Elektron tu adalah charge. Okay, current tak boleh bergerak kalau charge elektron tak bergerak. Okay, you learn about electron, proton, that kind of thing. Itu adalah charge. Okay, so current is a moving charge. Itu adalah berkaitan antara chapter 2 dan chapter 3. Okay, the next episode. Kalau tak, kalau you tengok cerita, movie ke, the next episode, dia tak ada kaitan langsung dengan episode yang sebelum tu. Dia jadi tak best kan? Begitu juga kalau lecture ataupun note subject. Okay, kalau something yang you learn dia isolated dengan sebelum ni, so you tak happy dengan jalan cerita dia lah. Okay, so this is a big overview. Okay, itu chapter 2 dan 3 Actually content dia sebenarnya benda sama. Satu charge static, satu charge yang bergerak. Kemudian chapter 4 dia combine semua tu, cuma bukan lagi static. Dia adalah time varying. Okay, dia berubah dengan masa. Ada elemen masa dalam chapter 4. Okay, so itu saya punya overview for chapter 3 and relation with other chapter. Okay, next saya akan pergi kepada you can go through this slide. So macam saya bagi tahu tadi, kita akan go through biosavert hari ini. Dan selepas biosavert ada ACL. Okay, yang saya nak bagi tahu pair dia dengan chapter 2 dia ada, dia ada common framework. Okay, macam contohnya biosavert dia sama dengan Coulomb's law. Okay, ACL, we call this ACL in short. This is same with Gauss law. Framework penyelesaian ataupun derivation dia sama macam Gauss law. Okay, and then you akan belajar magnetic flux density. Yang ni you dah belajar electric flux kan sebelum ni. So semua perkataan ni you just tukar sajalah.
Kemudian ada magnetic potential vector. Potential pun ada lagi sekali tapi dalam bentuk magnetic. Force pun ada lagi sekali. Sebelum ni electric force, now we have magnetic force. Okay, cuma magnetic circuit kita tak cover lah. Okay, we don't cover for this course. Kemudian you akan tengok lagi Faraday's law, yang ni mungkin new things untuk this chapter saja. And then we add 2 more Maxwell equation lah. Okay, dua Maxwell equation you dah lihat dalam chapter 2, lagi 2 dalam chapter 3. Okay. So like I said, magnetic field yang you akan lihat hari ni, the new terms, okay, dan the symbol is H, okay, is produced by a constant current flow. Okay, ni saya beritahu tadi, current menghasilkan H. Sebelum ni E dihasilkan oleh Q. Itu chapter 2. Now current menghasilkan H. Okay, the current flow may be due. Apakah yang menyumbang kepada current flow? Ini additional knowledge lah. Magnetization current, electron beam, conduction current. Okay. Alright. Ini yang saya maksudkan pair tadi. Okay, analogy between electric and magnetic. Ini chapter 2, ini chapter 3. Okay, so dia ada pair dia. Ini Coulomb's law, ini Biot-Savart. Ini Gauss law, yang ni ACL. Okay, dan banyak lagi lah you akan lihat lepas ni. Alright, kita pergi kepada Biot-Savart punya law. Sama macam Coulomb's law, ada statement dia. Okay, ada statement. Statement ni is kalau you nak tulis this statement, mudah untuk you faham equation baru translate to this statement. Actually this statement is derived ataupun ditulis daripada equation lah. Okay, so this figure will help you understand this statement. Okay, mari kita lihat apa yang dibagi tahu oleh Biot-Savart. Biot-Savart's law states that the differential magnetic field intensity, iaitu DH. Okay, differential adalah D tu. Magnetic field intensity adalah H. Right? Produced at a point P. Okay, ni point P. Maksudnya DH yang dihasilkan di point P, siapa yang hasilkan? By the differential current element, IDL. Okay, ini I I ada arrow lah. Okay, ada direction sebab dia kena ada flow, dia kena flow kan. Okay, so flow di atas line. Kita sebelum ni chapter 2 kita lihat ada point, ada line, ada surface, ada volume. Okay, so dalam chapter 3 what we can say, the element yang paling kecil adalah line. Okay, boleh faham? Dia tak ada point. Kalau chapter 2, elemen yang paling kecil adalah point. Boleh faham sebab dia ada point charge. Kalau chapter 3, elemen yang paling kecil dia adalah line. Sebab current mesti mengalir atas line. Okay, tak ada current yang ada point. Okay, kita tak panggil dia point current. Okay, dia macam pelik lah kan. Okay, so we need to have line supaya current tu boleh flow. Okay, so pergi balik pada statement tadi, DH produced at point P oleh differential current element IDL. Okay, so you kena ingatlah DL chapter 1 is proportional. Okay, ini sama statement dia macam Coulomb's law. Proportional to the product of IDL and the sine of angle alpha. Okay, ni tapi dia guna sine sinusoidal between the element and the line joining P. Okay, line joining P adalah ni, R lah. Okay, the line joining P to the element. Okay, maksudnya antara dua ni, antara IDL dengan line R tu, di situlah ada calculation sin alpha. Okay, maksudnya DH, kalau saya boleh tulis, DH is proportional dengan IDL. IDL dengan R. So, IDL dengan R sin alpha.
Okay, IDL satu komponen, R tu satu lagi komponen ataupun satu lagi elemen. Okay, itu yang pertama. And inversely proportional, ini yang kedua. Inversely proportional to the square of the distance R between P. Okay, ini sama macam Coulomb's law. Okay, boleh nampak? Ada soalan? Okay, kalau tak ada saya proceed. Okay, kat mana you nampak benda ni di chapter 1? Siapa yang boleh jawab? Dia ada dua komponen. Satu komponen IDL, satu komponen R. Lepas tu ada sin alpha. Siapa boleh jawab? Kat mana you lihat benda ni dalam chapter 1? Macam saya cakap tadi lah, dia tak seronok kalau setiap chapter tu isolated. Dia mesti ada perkaitan dengan chapter yang you dah pernah belajar sebelum ni. Apa benda ni dalam chapter 1? Anyone? Siapa boleh jawab? Tak payah kisahlah kalau you tak biasa dengan IDLR, okay, star dengan bulat, sin alpha ke theta ke. Okay, benda apa ni? You pernah tengok tak chapter 1? Star can be anything, bulat, sin alpha. Benda apa ni kat chapter 1? Ataupun tak faham juga? Jadi kalau dah tengok video, Cross product, sir. okay, apa dia? Cross product. Yeah, itu je. Betul. Okay, cross product. Meaning that you memang boleh tangkap lah relation. Okay, this is a cross product. Siapa yang tengok video memang dia dah tahulah. Okay, cross product. Chapter 1 apa? A cross B sama dengan magnitude of A, magnitude of B, sin theta. Theta adalah sudut antara A dan B, macam ni. Dia pakai alpha. Dan AN. Okay. This is a cross product. Okay, siapa yang tak jelas tu boleh pergi balik chapter 1. Okay, so at the end equation dia kita buang proportionality, tambah constant here, dia akan jadi macam ni. Kemudian sin alpha tadi akan jadi cross product lah, macam kawan ni bagi tahu tadi. Okay, so this is the final formula lah untuk biosahabat. Okay, boleh tulis macam ni, AR, R square ataupun terbitkan terus R tapi kat bawah ni R cube. Okay, sama macam chapter 2. Cuma dia kompleks sikit sebab dia ada cross product. Okay, so itu adalah formula untuk dapatkan H. Okay, tujuan kita macam saya bagi tahu tadi, chapter 3 ni sama juga tujuan macam chapter 2. Kita nak cari H. Okay, kita nak cari H. Okay, kemudian direction H. Okay, ini sangat penting dan sangat membantu you bila you kena jawab very simple punya question. Ini cara cepat untuk tentukan direction.
Okay, the direction of H can be determined using right hand rule. Ini sangat membantu. So boleh tengok you semua ada tangan kanan. Okay, right hand rule. Ibu jari adalah current flow. Fingers adalah direction of magnetic field. Okay, bulat. Current straight. Okay, current straight. This is direction of magnetic field. Fingers. Yang straight tu adalah current. Okay, benda ni dia boleh bertukar vice versa. Maksudnya ini boleh jadi H, ini boleh jadi current. Okay, dia boleh bertukar dan dia mematuhi hukum ni. Okay, hopefully you understand. Kalau H, kalau yang straight to H, yang bulat ni, yang circle fingers ni adalah I. Okay, kalau yang straight to I, then the fingers will be H. Okay, dia boleh bertukar antara satu sama lain. So you also can use right-handed screw rule. So dalam exam kita bawa screw, tak perlu tahu pun. You just remember the right hand rule lah. Okay, so problem untuk mendapatkan H kita boleh kembangkan lagi dengan surface current dan volume current ni macam Coulomb's law lah. Okay, cuma dalam subjek ni kita tak pernah tanya lagi untuk yang ni lah sebab dia agak kompleks, surface dan volume. Okay, kita tak pernah tanya lagi. So kita hanya terhad kepada line sahaja. Okay, so you bernasib baik. Ya, bernasib baik pun soalan line current pun dia quite tough lah. Bukannya simple yang seperti you jangka lah. Okay. So yang paling kecil dia adalah line, dia tak ada point current Alright. So we go to this derivation. So hari ini saya akan tunjuk dua derivation, satu straight line, finite current, satu lagi circular line. Okay, ni dah dalam nota dia dah tulis ataupun dah sketch. Maybe saya boleh guna separate sketch. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, saya copy balik apa yang ada dalam nota ni. Dia hanya menggunakan 2D saja. Kalau nak 3D pun tak ada masalah. Okay. So we go for the derivation. Okay, ada X, Y, Z. Kemudian diberi current. Okay, finite current lah. Okay, yang mana dia flow ke atas. Okay, this is I. Okay, I, ya walaupun dia isolated, assume dia ada source lagi lah. Okay, flow daripada, saya follow je ni, daripada A kepada B. Daripada point A kepada point B. Okay, diberi current daripada A kepada B sepanjang paksi Z. Okay, cari H dekat point P. Okay, itu soalan yang standard lah biasanya. Cari H dekat point P. Okay, dan distance kat sini distance dia adalah rho lah. Kadang tak bagi pun distance ni. But we for simplicity we will use a cylindrical coordinate system. Okay, itu problem dia. Ada soalan. Dia beri current, line of course line current lah. Dia beri current, flow daripada A kepada B, dia ada direction. Okay, soalan dia cari H dekat point P. Dia di atas paksi Y ni lah. Okay, faham kan? Jelas soalan? Okay, kalau jelas
then I will solve this question. Okay, the first step. Okay, ingat the first step. Siapa yang boleh bagi, siapa yang boleh teka walaupun saya belum, siapa yang dah tengok video mungkin tahu. What's the first step? Dia sama macam Coulomb's law. Siapa boleh beritahu what is the first step? Dia sama macam Coulomb's law yang line charge tu. You baru habis step Portion? Ya, betul. Take a portion of charge. Not take a portion of charge. Take a portion of current. Take a portion of current, iaitu kat sini jadi DL lah. Okay. Project a line to point P. Okay, this will be your vector R. Okay, benda yang dah saya rasa, ni dah pernah buat dah sebelum ni. Tapi sekarang dia current. Okay. So what is the vector R? Okay, saya tanya lagi. Ini kalau dah faham chapter 2, chapter 3, okay, dah buat dah ni sebelum ni. What is the vector R? Penyelesaian menggunakan cylindrical coordinate system. Siapa boleh jawab? Vector R. Sepatutnya cepat je ni, sebab soalan final lebih susah daripada ni lah. This is very basic yang you sepatutnya tahu lah. Come on. Saya ada 3 soalan final. Kalau tak sempat, dia jadi sikit dan you tak banyak source of soalan lah. Row arrow. Minus ZAG. Alright. Okay, row arrow kat sini. Ni row arrow sebab kita tak tahu distance dia panjang mana. So just put row arrow. Yang ni pun kita tak tahu distance dia kat mana, DL yang kita pilih ni. So just ZAG. Okay, dia ke bawah lah. Okay. Minus ZAG. Okay, bagus. Bermakna you faham daripada chapter 2 lagi. Then we can find the magnitude. Rho square plus Z square lah. Okay, kemudian kita tahu equation biosahabat yang daripada statement tadi adalah IDL. Cross product dengan, saya terus tulis R pi R kuasa 3. Okay, ni yang kita kena derive, start daripada sini So DL, what is DL? DL ni adalah DL yang ada direction, bukan DL macam chapter 2 sebab current ada direction. So what is DL for this case? Anyone? Semua ada markah ni. R kalau betul ada markah, magnitude R betul ada markah, DL betul ada markah. What is DL? Soalan daripada chapter 1 lagi benda ni. Come on. DZAG. DZAG Okay, DZAG complete, semua boleh substitute. So H sama dengan I DZAG
cross product dengan vektor R row A row minus Z A Z. Cross product tak selesaikan lagi, tulis je dulu. 4 pi row square plus Z square kuasa 3/2. Okay. Kemudian baru selesaikan cross product. Okay, so cross product ni jangan main teka-teka je, memang you kena buat lah. So penyelesaian dia I dz az cross product dengan row A row minus Z az. Okay, so you boleh susun lah. You ada A row AP AZ. Okay, elemen pertama adalah IDZ. So ni kosong, ini kosong. Elemen yang the second row, sini adalah row, sini adalah kosong, sini adalah minus Z. Okay, so chapter 1 punya knowledge ni selesaikan ni. Kalau A row ada, A row tak ada sebab kosong-kosong. Next AV akan ada. Cuma AV ni tengah-tengah dia ada negative side. Kosong darab minus AZ, kosong, tolak. So jawapan dia positif. I row dz AV. Yang ni pun kosong. Okay, elemen AZ kosong, so tinggal I row dz AV. Okay, I row dz AV, maksudnya then we can substitute H in the final form. I row dz AV divided by 4 pi row square plus Z square 1.5. Okay, sudah simplify. Kita buang semua constant dekat luar integration, iaitu I row dengan 4 pi. Just integrate what? dz ni AV lah. Row square plus Z square. Okay, limit dia daripada apa, A kepada B kan. Okay. Okay, lihat gambar lah A kepada B tadi. Okay. Okay, yang ni menggunakan apa ni? Nak selesaikan? Dah buat dah ni. Siapa boleh bagi jawapan? Indefinite integral. Ya, apa jawapan dia? Ya. Z over row square. Row square. Row square plus Z square. Is it? Square root. Like this? Betul macam ni? Ada lagi yang atas Z divide by row square. Oh, okay. Okay, Z divided by row square kepada A kepada B. Okay, you boleh tengok table of formula. Jangan buat, sebab ada saya tengok dalam test, midterm test yang baru ni, ada yang pergi solve ni guna, yelah boleh, tapi you akan buang masa lah. Kita dah bagi formula, just guna formula Okay. So row square ni boleh cancel out dengan row yang kat luar ni.
So at the end dia akan jadi AV 4 pi rho. Dan gantikan B rho square plus B square minus A rho square plus A square. Okay, ini antara jawapan yang complete. Okay, tapi dia boleh ringkaskan lagi kalau nak gunakan trigonometry ataupun nak gunakan information of alpha lah, kalau nak gunakan information alpha kat sini. Okay, yang tu pun nanti saya terus tunjuk. Sampai sini ada soalan? Any question kat sini? Sebab saya rasa framework ni dah pernah buat dekat chapter 2. Okay, kalau tak ada, saya nak tunjuk macam mana nak convert kepada alpha. So let's say garisan ni sudut di point A adalah, saya follow je nota. Sudut di point A adalah alpha 1. Dan sudut di point B menghubungkan garisan point B ke point P adalah alpha 2. Okay. So sekarang ni macam mana nak, ini trigonometry, macam mana nak convert equation yang tadi tu, okay, yang ni kepada information trigo. Kita nak dalam equation ni ada alpha 1 dengan alpha 2. So yang the first one, B over square root rho square plus B square. Siapa ingat lagi trigo? Dia akan jadi apa? Sin ke cos? Ke tangent? B adalah panjang ni over hypotenuse. B over hypotenuse. Hypotenuse adalah B square root B square tu kan? Boleh faham ke? Hypotenuse adalah panjang ni, iaitu B square plus rho square. Sama juga dengan ni, hypotenuse adalah A square plus rho square. So yang menghubungkan alpha tu, what is the formula of trigonometry to represent alpha 2? Is it cos ataupun sin ataupun tangent untuk menggantikan this term? Kalau kes ni B bersebelahan per hypotenuse, apa jawapan dia? Ini SPM punya level trigonometry. Siapa boleh tolong? Anyone? Saya tak tahu ada dua Cos theta, sir. cos theta. Ada 27 orang. Kelas saya ada 41 orang. Yang tak join tu saya tak tahu apa nasib dia. Cos apa tadi? Cos alpha 2. Betul? Cos alpha 2 minus
Next, main dia apa? Cos alpha 1. Okay, cos alpha 1. Okay, itu cara kita convert daripada trigonometry kepada we convert this form into the trigonometry punya angle lah. Okay, so you akan lihat jawapan dia sama macam dalam nota lah. Cuma dalam nota dia tak menggunakan trigo tadi, dia menggunakan cosecant tadi, cosecant. Okay, ini yang mungkin agak kompleks. So lebih senang menggunakan table yang you dah ada lah actually. Okay, so at the end jawapan dia sama je. Cos alpha 2 minus cos alpha 1 So this is for finite. Okay. For finite current. Macam mana kalau case ni infinite? Siapa boleh jawab macam mana nak terbitkan this is finite. Okay. How about infinite current? Apa akan jadi pada H? Ini H untuk finite. H untuk infinite, apa akan berubah? What do we need to manipulate? Siapa boleh jawab? Soalan-soalan macam ni banyak dalam final. Apa jadi kalau kita besarkan dia? Apa jadi kalau kita kecilkan dia? Soalan-soalan tu favorite final. So you kena berfikir, apa jadi kalau line ni infinite? Equation jadi apa? Siapa boleh jawab? Sebab soalan saya ni pun benda yang dah ada dalam nota. Kalau you tak tengok video, susah. Okay, what happened to alpha 1? Contohnya, bila A berada jauh di bawah negative infinity, what happened to alpha 1? Alpha 1 will become straight line kan? Alpha 1 become straight line. Alpha 1 tu angle kan? Angle. It becomes 180 degrees. Okay, alpha 1 jadi 180. Alpha tu? 0. Okay, betul. You selesaikan ni dapat apa? Kira je calculator. Cos 0 adalah engineering punya student. Cos 0 apa? 1. 1. Tolak cos 180? Minus 1. Okay, so ni jadi 2. So at the end, you boleh cancel dengan 4 kat sini, 2 pi rho. Okay, this is for infinite. Sama macam dalam note Okay. So itu untuk case yang pertama. Ada example you boleh buat nanti. Okay, the next case saya nak pergi yang bulatnya. This kind of things. Saya pergi the next case. Ini pun dia dah pernah buat juga framework yang sama. X, Y and Z. Kemudian diberi circular line current. Okay, tengok balik soalan dia. Flow daripada flow apa ni? Anti-clockwise. Okay, so this is your DL lah. So your problem adalah untuk cari, ini point P untuk cari apakah H dekat point P.
diberi line circular line current berada di atas XY plane ataupun Z equals to 0, cari H dekat point P iaitu 00H. Okay, itu soalan dia. Okay, the first step is to take a portion of current, katakan saya ambil kat sini, project a line to point P. Okay, so this is the line and this is the vector R. Ya, hasil pada portion ni lah. So vector R kat sini apa dia? Okay, saya tak bagi information lain. Okay, jejari circle ni adalah A, contoh. Okay, dia fix lah. So what is the vector R? Dah pukul 11 dah. Ada 3 soalan, mungkin satu soalan je. Vector R? Negative A row plus H AZ. Negatif Negative row A row row plus H AZ. Okay. Okay, betul. Cuma row kat sini masih lagi variable. Since kita dah tahu dia adalah A, so dia boleh ganti terus ini adalah A. So negatif A row plus H AZ. Kemudian dia boleh cari magnitude dia A square plus H square. Kemudian DL dia apa? ADV. ADV direction. FE. Okay, FE. Okay, ni chapter 1 FE sebab dia ikut current punya direction. Okay. Kalau current flow ke arah lain, dia boleh jadi arah lain lah. Okay, seterusnya semua info dah ada, baru kita boleh substitute dalam page lah. IDL, IADV, AV cross product dengan minus A row plus HAZ divide by 4 pi A square plus H square kuasa 3/2. Okay, so selesaikan cross product. Ada A row, AV, AZ. A row kat sini kosong, IADV je ada. Kosong, yang ni minus A. Kosong, yang ni H. Okay, apa jawapan dia? Kalau you tutup arrow, jawapan dia IADVH. IAHDV, direction arrow. Kalau tutup FE, kosong, tak ada. Tutup AZ, ada AZ lah, positif. IA square DV AZ. Okay, so boleh substitute. Integration I AHDV arrow plus IA square DV AZ
divide by okay, 3/2 Okay, so sampai di sini ada dua elemen, dia agak kompleks lah. Ada dua elemen arrow dengan AZ. Cuma kita boleh tengok balik kita punya figure kat sini. Kalau saya pilih portion belah sini, saya akan dapat macam tadilah. Kalau saya pilih portion sebelah opposite pun, saya akan dapat lagi satu vektor. Okay, lagi satu vektor R. So kat sini apakah elemen yang akan cancel out? Ni dah pernah tanya dah semua ni. Elemen apa akan cancel out? Arrow. Okay, betul. So this is 0. Okay, so 0 akan cancel out dan kita punya H lebih mudah lah. Saya keluarkan terus constant I A square AZ 4 pi A square plus H square. So actually kena integrate dv saja. From 0 to 2 pi sebab dia full circle. Then jawapan dia akan 2 pi akan cancel dengan 4 pi. Okay, so I A square AZ 2 A square plus H square 3/2. Okay. So itu jawapan last untuk circular line current. Ada soalan? Okay, hopefully sama macam dalam nota. Okay, so itu saja dua derivation yang saya rasa agak penting untuk ditahu. Okay, basic kat situ, framework, cara kerja masih lagi sama. Cuma bila jumpa soalan, dia mungkin agak berbeza dia punya pendekatan lah. Okay, cuma kalau you tahu basic, flow dia tak ada masalah untuk you selesaikan. Okay, untuk tanpa membuang masa, saya terus pergi kepada soalan. Okay, boleh nampak soalan figure 2. Okay, saya kena kecilkan sedikit. Soalan ni banyak lagi, ada 5. Dalam question 3, question 3 ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mungkin tak sempat nak buat semua. Just nak fokus on the derivation. 1, 2, 3 lah basically. Okay. Okay, ni figure 2 dia merujuk pada figure 2. Saya atas lagi. Okay. Ni keseluruhan soalan 1, 2, 3. Question 3, 1, 2, 3. A straight filamentary conductor carrying current I, okay, dia baring ke atas AY ni. Along the Y of finite line. Okay, finite, bukan infinite, dia finite daripada Y1 kepada Y2. Okay, Y0 maksudnya Y2 lebih besar pada Y1 lebih besar pada 0 lah. Okay, at point P 0H, determine the length vector DL. Ini adalah guided punya soalan. Sebab dia suruh you cari satu-satu dulu. Okay, suruh cari DL apa, R apa. In Cartesian, soalan ni Cartesian. Yang saya buat tadi adalah cylindrical. Kemudian dah dapat DL dengan R tadi, baru buat cross product. Kemudian baru selesaikan H. Kalau you tengok jawapan ni, you pernah lebih kurang dengan jawapan yang saya buat tadi lah. Okay, untuk cepatkan masa supaya you boleh tengok banyak set of question. Mungkin saya tak pergi kepada nombor 3 lah kot. Sebab nombor 3 dah ada jawapan dia. You kena derive sampai dapat jawapan nombor 3 ni lah. Menggunakan knowledge yang tadi tu. Cuma saya nak pergi kepada DL dengan R ni. Very simple question. Apakah DL dalam Cartesian? Terus jawab. Tak perlu saya bagi masa. DY/AY. Okay, DY/AY betul. Okay, vektor R.
Saya terus tulis dekat sini lah. KDL adalah DYAY. Vektor R. Negative YAY plus HAZ. Okay, correct. Okay, so betul. Tak ada masalah. Ini very simple. Then you akan dapat 2 markah. Kemudian you selesaikan. Ini pun saya minta you buat sendirilah. DL. Tidak ada DL ni cross product dengan R. Kemudian you follow balik derivation yang saya dah tunjuk sketch tadi menggunakan this one. Okay. Sama je konsep, cuma sekarang ni dekat long Y dan dia menggunakan paksi menggunakan Cartesian. So you convert lah semua kepada Cartesian. Okay, at the end form dia nampak sama kalau you tengok kat sini ada elemen 2 elemen ni dan ada square root. Kemudian yang elemen dekat luar ni pun sama, ada I, ada FE. FE ni mungkin berbeza lah. Dia pakai AX. Ini penting, right hand rule. Okay. Siapa boleh buktikan ni? Saya tak tahu macam nak tanya. Tapi you ada right hand rule sendiri. You boleh test. Betul kan AX? Sekarang ni semua ambil tangan kanan masing-masing. Tunjuk ibu jari mengarah kepada AY. Dan fingers yang lain tu adalah AX. Betul atau tak? Okay, ni ibu jari ke sini. Fingers yang lain tu, okay, fingers yang lain tu dia mengarah ke AX. AX maksudnya kat sini, bila ada point kat sini, dia akan tangential to this point. So betul lah AX. Faham? Kalau nak, saya tanya lagi soalan lain. Kalau point dia dekat sini, apakah direction of H? Kalau point saya tukar kat sini. Saya boleh jawab? Guna right hand rule. Kalau point saya tukar dekat point paksi AX. Ni point P yang baru. Apakah direction H? Current yang sama macam ni. Anyone? Right hand rule, right hand rule, right hand rule. Tak faham tanya. Berbeza dengan kelas, saya ajar kelas lagi satu, section junior you. Very proactive. Dia ada 17 orang je. You ada 41 orang. Semua tak tahu. Saya tak tahu you faham ke tak faham. Then you akan jumpa saya lagi lah kalau you tak score di subject. Okay. What is the direction? Kalau P dekat sini, tak perlu derive, tak perlu apa. Guna tangan you je. AZ ke sir? Yes? AZ. AZ salah. AX. AX pun salah. Okay. Maksudnya you tak faham lah. How? Okay. Saya nak mata berada di sini. Mata saya berada di sini. So view saya ini adalah Z.
adalah Z. Ini current tadi. Ini current keluar daripada laptop you ataupun you punya screen. Ni current ni keluar daripada laptop you ataupun screen. Yang ni AX, positif X. Yang ni negatif X. Yang ni negatif Z. Okay, point P yang baru kat sini. Okay, point P yang baru. Point P yang asal tadi kat sini. Okay, ini P old. Yang ni lah. Okay, yang ni P new. Okay, soalan saya, apakah direction H untuk P new kat sini lah. Ini gambaran 3D, ini gambaran 2D. Mata you dekat part CY. Okay. Ibu jari keluar daripada skrin. Fingers bulat. Bulat, 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 bulat. Fingers, 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 fingers. Okay. Untuk PO tangential to this point. AX. Betul, betul. X, betul. P new. Siapa jawapan tadi? Ataupun dah nampak kat sini. Jawapan dia apa? Is it negative AZ, sir? Yes, 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 yes. Negatif AZ. Itu right hand rule. Kalau tak faham dia memang tak tahu nak kata lah. Okay, ini H, direction H. H memang ada direction macam ni. Okay, soalan seterusnya. Kalau current saya tukar pergi belah sini. Okay, current saya tukar pergi belah opposite way. Untuk P00H, apakah direction H? Negative AX. Betul, negatif AX. Okay, you boleh guna right hand rule. Untuk P new, untuk P new kat sini, AZ. AZ. Okay, sebab dia dah bertukar lah. Direction dia macam ni lah. Okay. Hopefully you understand. Banyak lagi soalan-soalan macam ni. Alright, so saya scroll juga di bawah supaya boleh maybe nak snapshot soalan ni dan maybe boleh discuss later dengan your friends. Okay, so ini pun senang. Proof bila jadi infinite, saya dah tunjuk dah tadi. Okay, ini pun structure yang lebih kurang. Kemudian compute the magnetic field dekat 003 due to flowing. Okay, ini pun senang, ganti nilai. Tak ada, soalan ni tak begitu susah, dia straightforward je. Okay, dah snapshot. Okay, kalau dah, saya pergi kepada soalan seterusnya. Nampak soalan ni? Question 3 juga. Figure 4. Boleh snapshot dulu. Yang ni mungkin saya akan bagi masa you untuk buktikan lah. Sebab dia soalan yang agak baru. Bukan yang saya explain sebelum ni. Okay, the square loop antenna dekat figure 4 bawah tu, as many application blah 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 blah, and then figure 4 shows a square conducting loop antenna, okay, of side 2Q, maksudnya satu side dia sama je, 2Q dengan 2Q, berada pada plane Y equals to 0, maksudnya XZ punya plane lah.
dan dia carries current I in the counter clockwise direction. Apa yang you nampak dalam figure ni lah, counter clockwise. Okay, ini pun guided juga question. Find IDL cross cross R untuk side AB. Just one side saja. Okay, kemudian find HAB. Okay, ini pun guided. Okay, guided maksudnya follow lah. Follow je dia punya soalan. Yang ketiga tu baru dia suruh cari total. Sebab you bukan hanya ada satu line current saja macam you pernah buat sebelum ni, satu line kan. Sekarang ni ada 4 line current. Okay, ada 4 line current. Dan nak cari H-nya dekat center of the loop ataupun origin. Okay, center of the loop. Okay, maybe 1, 2, 3 boleh buat dulu. Nanti kita akan discuss. Saya bagi masa dalam 10 minit.
Okay, dah siap? IDLAB. What is IDLAB? DLAB lah. Anyone? DLAB. Negative 2QAZ. Negative 2Q. Negative. Ya ke Negative 2Q. Ini pun 2Q is a fixed number. D is differential element. Bahaya ni. Dia sama. Itulah kadang-kadang you become confused. Dia sama macam ni Contoh sebab saya tak bagi apa? Saya tak bagi distance dia berapa. Distance you boleh cari B tolak A. Okay, B tolak A. Tapi dalam kes ni you tak ada pula bagi tahu DL untuk kes ni adalah B tolak A AZ. Faham tak? Itulah soalan bila rupa soalan jadi lain, jawapan student akan jadi pelik. So what is DLAB? DZAZ. Actually? DZAZ. DZAZ. Ni ada direction Direction ni ke mana? AB. Ke bawah. Ke bawah apa? Negatif. Negatif. Itulah. Ni simple mistake ni. You akan buat cross product, jawapan you salah terus. Okay? Sebab you hilang negatif, jawapan you cross product salah. Sangat-sangat bahaya. Okay? Ada soalan? Chance untuk mistake sangat tinggi. Saya tak tahu lah. Sebab you baru stage kat sini. Kalau dah salah dekat sini, 2 salah, 3 salah, habis. Maybe 1 daripada 15 saja you dapat. What is R? Vector R. Guna-guna apa Cartesian jawapan dia Cartesian. Okay, jawapan dia dalam Cartesian ni. So you must use a Cartesian coordinate system. What is R?
Negative X AX. Negatif X, AX, X. Negative Z AZ. Apa dia? Z AZ. Okey, boleh check. Negatif Z, okey, dia ke bawah. Kemudian dia ke sana. Okey. Okey. So, I think betul. Kalau ada jawapan lain lagi? Yang ke bawah negatif Z, yang ke sana negatif X, AX. Okey, ada yang dah boleh ganti nilai tak? Yang ni semua variable lah. Ada tak elemen yang dah boleh ganti nilai? Z tukar dengan 2Q. Tukar dengan apa? Negatif 2Q. Ni tukar dengan 2Q. Nah, itu pemahaman tadi tu. Sebab dia sama macam konsep ni. Ni row arrow minus ZAZ. Maksudnya kat sini, kalau jawapan you tadi yang soalan tadi, you tukar ni B tolak A. Sedangkan portion yang kita pilih tu, faham tak? Portion ni, Z ni adalah point. Di mana-mana from A to B. Dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 3, dia boleh jadi 4, dia boleh jadi 1. Dia point, dia bukan distance. Faham ke tak faham ni? Kalau DQ is a distance, jarak panjang ni adalah 2Q. Kita tak tahu. Jarak panjang ni 2Q. Saya hanya pilih satu portion dekat sini. So dia mungkin 3, dia mungkin 4, dia mungkin 5 AZ. Faham tak? Dia mungkin 3 AZ. Dia mungkin 5 AZ. Dia mungkin 2 AZ. Mungkin 1 AZ. Faham ke? Sebab portion ni di mana-mana. Boleh pilih kat sini. Dia boleh jadi negatif 3 AZ. Dia bukan distance. Ini distance. Okay, ini knowledge chapter 1 ni. Dia bukan sekarang punya knowledge. Okay, how did you understand vector? Itu chapter 1 lah. Ganti dia jadi Q ke je? Ganti apa? Jadi Q. Ganti apa jadi Q? X dengan Z. Okay. Jawapan dia saya rasa lah ganti Q, X dia boleh ganti. Z ni tak boleh ganti. Faham? Dah faham ke belum? X boleh ganti sebab jarak ni fix. Faham ke vector? Vector. This is vector. Vector R. Where is vector R? Ini adalah vector R. Okay. Dia terdiri daripada komponen ni ke bawah dengan komponen ni ke sini. Okay. Cuma komponen ni, portion ni saya pilih kat sini. Saya boleh pilih dekat 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 sini.
So bila saya boleh pilih dekat banyak tempat, saya boleh letak Q ke? Saya boleh letak Q ke tak? Tak boleh. Tak boleh kan? Dia jadi variable. Benda ni saya dah cerita dah 2-3 kelas dah. Macam mana dengan itu Z punya komponen? Macam mana dengan X komponen? Saya pilih kat sini, panjang ni macam ni juga. Saya pilih sini, panjang ni macam ni juga. Saya pilih sini, panjang ni macam ni juga. Saya pilih kat sini, panjang ni macam ni juga. Panjang dia apa ni? Daripada sini ke sini? Q. Q. Ya, Q. Ini fix lah. Yang ni boleh fix. Whatever saya pilih kat mana-mana kat sini, panjang ni tetap Q. Iaitu komponen R. Okay, ini chapter 1 vector. Ada soalan? So saya rasa bila saya bagi soalan ni ramai akan sangkut dekat 1 lah. 2 dengan 3 tu akan dapat kosong lah. Bukan kosong tak selesai kan? 2, 3 tu selesaikan dengan jawapan 1 yang salah. Okey. Ada soalan? Tak habis lagi, panjang lagi cerita. H tak cari lagi kan? Okey, tak apa, saya boleh tunjuk dia punya penyelesaian. Okey, tengok DL. DL adalah DZ AZ. Tapi kat sini dia positif. Okey, tak apa, nanti check balik. Kemudian R dia adalah minus Q, minus Q AX plus Z AZ. Okey, hasil dia adalah IQ DZ AY. Okey, DL sepatutnya negatif. Nanti boleh check. Saya tak pasti sama ada pembetulan untuk soalan ni ataupun tak. Sebab side dia pergi ke bawah. Side current dia pergi ke bawah, IDL. Ataupun I tu dia diganti dengan negatif, saya tak pastilah. Okey. Kemudian dia selesaikan untuk HAB. Ini soalan 2. Okey, dia selesaikan untuk current side AB sahaja. Okay, so bila you dah dapat cross product, you just gantikan nilai dan solution dia lebih mudah. You just tengok apa tu, tengok table of formula for this integration. Cuma limit tu. Okay, limit dia nak integrate dz. Okay, integrate dz daripada negatif Q kepada Q. Okay, kena faham negatif Q kepada Q. Dia bagi je distance, tapi you kena faham ini adalah Q0Q, yang bawah adalah Q0 negative Q. Okay, so the limit adalah daripada Q ke negative Q. Ini pun terbalik. Okay. Saya rasa soalan dia terbalik clockwise ni. So saya rasa soalan dia bukan current macam ni. Current dia adalah, saya tak pasti, mungkin dia dah modify soalan ni. Current dia adalah clockwise. Okay, sebab tu DL dia macam tu. Cuma the idea, hopefully you boleh nampak lah. Ini kalau ikut gambar ni, DL pun akan berubah lah. Okay, DL akan jadi negatif. Okay, ni jawapan dia mungkin kena check balik. Dan limit dia daripada negatif Q kepada positif Q.
Itu pun berubah. Okay. So nanti boleh check balik penyelesaian. Cuma the idea is like this. Okay. Ada soalan? Encik, kalau soalan tu dia mention counter clockwise, kena ikut counter clockwise Ya, ikut soalan lah. Yang soalan ni adalah counter clockwise. Ikut soalan. Yang saya bagi tahu tadi, jawapan ni salah. Okay, jawapan ni salah. Mungkin untuk soalan yang final exam yang sebelum-sebelum ni, lecturer tu terlupa nak tukar. Okay, so you kena check balik. Macam DLAB ni adalah negatif DZ-AZ. Kalau ikut soalan ni, dia pergi bawah kan? Okay. So yang lain pun you kena check balik. Yang ni pun negatif Q kepada Q. Okay, ada soalan lagi? Kemudian soalan seterusnya dia kira nak buktikan nombor 3 tu buktikan total dapat macam ni. So ini sebenarnya simple saja kalau tapi dia buat satu-satu juga untuk penyelesaian ni. Dan you kena check juga sebab dia punya jawapan adalah untuk soalan yang lain sebenarnya. Okay. So the idea is sebenarnya kalau you calculate untuk semua side, okay, jawapan dia akan sama. Ni sama, ni sama, ni sama, ni sama semua. Kemudian last sekali bila total up, just kali 4 lah semua. Okay. Jawapan dia AI. Tapi jawapan dia nak tahu betul atau salah. Saya tak tahu jawapan dia mungkin untuk soalan yang lain. Okay, nak tahu jawapan dia betul atau salah, boleh check guna right hand rule. Okay, boleh guna right hand rule sekarang. Cuma right hand rule, saya bagi tahu dia boleh bertukar. Okay, sekarang ni yang fingers jadi I. Fingers jadi I. Ibu jari jadi direction of H. Okay, so untuk soalan ni apa jawapan sebenar dia? AY. AY So jawapan yang dibagi adalah AY juga. Okay, so sama je jawapan dia AY. Kalau tukar clockwise, kalau tukar clockwise, Negatif AY. okay, negatif AY. Okay, hopefully you understand. So boleh buktikan kalau ikutkan jawapan dia sama. Okay, boleh buktikan adakah menggunakan negatif ni you akan finally dapat ending yang sama. Okay, itu soalan. Ada lagi yang soalan dia ada 4 ni. Soalan 4 you boleh buat sendiri. Investigate and derive the equation of H when the length of side AB dan CD increase to infinity, manakala BC dan DA maintain dengan panjang yang sama. Okay. So boleh buat sendiri. Kemudian saya nak pergi pada soalan seterusnya. Okay, dah 11:53, maybe tidak sempat nak discuss. Cuma you can get the idea from this question lah. Okay, boleh nampak kan? Can you see?
nampak bagi tahu saya buat dua bahagian. Okey, boleh? Cuba besarkan sikit. Dia macam blur. Okey, saya besar buat dua bahagian. Okey, mula-mula you boleh snapshot part ni. Sebab dia ada gambar dekat bawah. Dia ada dua circular loop Kalau you tengok ada saya dah tunjuk 3 soalan. Pattern dia sama. Dia guide you nombor 1 cari cross product ataupun cari DL, cari R. Kemudian cari HA untuk satu loop. Kemudian nombor 3 baru cari keseluruhan H. Okey. Kemudian saya pergi ke bawah. Mungkin besarkan sikit. Okey. Soalan 4 dan 5 tu lebih kepada soalan yang berfikir lah. Yang 4 investigate pattern H kalau apa jadi besar ke kecil ke. Okay. Investigate the pattern of H along the Z if A equals to 1 and I equals to 5. For simplicity, consider your analysis in the range H daripada negatif 5 kepada 5. Maksudnya, dapatkan pattern H bila dapatkan pattern magnetic field bila H kecil tu berubah. Okay. Maksudnya berubah dari bawah ke atas lah. Along the way. Kemudian yang kelima, determine the suitable ratio antara IA dan IB supaya produce magnetic field antara HA dengan HB itu sama. Okay. So itu soalan dia. Jawapan pembuktian nombor 3 dah ada. So you kena buktikan dapat sama. Okay, dah 11.55. Ada soalan? Okay, kalau tak ada, you boleh gunakan soalan ni sebagai exercise. Boleh bincang, boleh compare dengan you punya, dengan member you lah. Okay. So that now you get overview macam mana sebenarnya bentuk soalan final. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Continue next 2 weeks. Next week, midterm break. Okay, continue next 2 weeks dengan Ampere Circuit Law. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.